أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Hari ni cerita seram kita pasal makcik cleaner. Kita beri nama samaran dia sebagai Ami. Ami ni dia baru habis sekolah dekat asrama penuh. Jadi lepas dah habis sekolah tu dia bercadang lah untuk cari universiti lah untuk dia sambung belajar. Dalam dah mencari tu, dia pun jumpalah satu tempat belajar yang macam adalah tempat dia minat je lah dalam pelajaran dia ni. Bila dah jumpa tu, dia pun minta izin lah kan dengan mak ayah dia untuk dia sambung belajar dekat U tu. Bila mak ayah dia dah dengar macam tu, mak ayah dia pun izinkan lah. Sebab mak ayah dia izinkan dia pergi sebab untuk masa depan Ami ni jugalah kan. Jadi Ami pun bila mak ayah dia dah izinkan tu, dia pun tulislah borang pendaftaran dekat situ. Tak lama lepas dia tulis borang pendaftaran tu, dia pun dipanggil untuk masuk universiti tu lah, tempat yang dia minta sambung tu. Bila dia dapat panggilan untuk masuk universiti tu, dia pun beritahu lah mak ayah dia untuk membeli barang kesiapan dia sebelum masuk ke U tu lah. Jadi mak ayah dia pun bawa lah Ami ni pergi beli keperluan barang-barang keperluan dia ni lah kan, macam sabun semua tu. Bila dah dalam beli barang tu dalam 16 hari bulan 2 2018, dia pun masuk ke tempat belajar dia tu dekat Shah Alam. Pendaftaran nak masuk Universiti Amin ni bermula daripada pukul 8 pagi hingga pukul 11 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu ibu bapa pelajar ni kena ada dalam dewan universiti tu lah untuk dengar ucapan daripada guru-guru kat sana. Lepas tu dalam pukul 9.30 macam tu, diorang boleh beli barang-barang keperluan anak-anak diorang untuk masuk ke asrama dekat U tu. Lepas tu pukul 11 diorang boleh gerak ke bilik masing-masing, bilik anak-anak diorang ni lah. Ambil kunci dekat bilik PPM dan boleh angkat barang anak-anak diorang ni masuk ke bilik anak-anak diorang ni. Jadi diorang Ami ni pun sampai dalam pukul 12.30 macam tu. Bila dah siap mak ayah dia isi angkat-angkat barang semua ni, mak ayah Ami ni pun tinggal lah Ami dengan kawan-kawan dia dekat dalam bilik Ami ni lah. Dalam satu bilik tu Ami ni ada 8 orang. Jadi Ami pun berkenal lah dengan kawan-kawan dalam bilik dia tu. Bila dah rancak borak kenal-kenal kawan-kawan dia tu, dalam pukul 4.30 itu diorang pun pergilah dekat surau dekat U diorang ni lah untuk buat solat asar semua tu. Lepas dah solat asar dalam pukul 5 macam tu, diorang boleh minum petang. Dan dalam minum petang diorang boleh pergi riadah jap untuk main je kan kat padang semua tu. Dalam pukul 6.30, dalam pukul 6 diorang kena balik ke asrama balik untuk diorang bersiap-siap untuk sembahyang maghrib. Untuk sembahyang maghrib dengan makan malam. Untuk budak-budak yang macam Ami yang masa mula-mula nak masuk uni, diorang akan bagikan bilik dulu sampai tahap 2. Bila tahap 3 dan 4 baru diorang akan keluar dan cari rumah sewa yang dekat-dekat dengan U diorang ni lah. Lepas dah siap solat maghrib dengan isyak, diorang akan dibagi pilihan lah untuk masuk bilik prep atau diorang nak rehat dalam bilik masing-masing lah. Kalau yang selalunya budak-budak yang masuk bilik prep ni untuk buat kerja sekolah ataupun buat kerja-kerja yang diberi oleh cikgu diorang ni lah. Tak yang duduk dalam bilik ni, kalunya macam budak-budak nak race semua tu beli lah kan duduk dalam bilik untuk borak-borak semua tu. Jadi Ami dengan budak-budak dia ni pun, bilik dia 8 orang ni pun pilih lah untuk duduk dalam bilik sebab dah seharian kan pendaftaran tu macam penat jugalah bagi diorang ni kan. Diorang pun borak lah, sambunglah borak balik dalam bilik tu. Bila dah rancak-rancak borak tu, jam menunjukkan 11.30,
barulah diorang tidur. Sebab ada yang bilik Ami ni ada yang esok kelas pagi kan. Jadi diorang kena tidur awal lah. Sebab takut tak terjaga kan untuk solat pagi, untuk kelas pagi dan juga solat subuh diorang esok. Pagi esok tu pun dalam pukul 5 macam dalam pukul 5 pagi macam tu adalah warden pergi ke bilik-bilik diorang ni untuk kejut, untuk diorang bersiap untuk pergi sembahyang subuh ni kan. Lepas dah siap sembahyang subuh tu, siapa yang ada kelas ni diorang akan bersiap-siap untuk pergi ke kelas lah. Jadi siapa yang tak ada kelas ni boleh macam sabun tidur balik lah kan. Sebab dia selalunya kadang-kadang dalam bilik tu ada dua lah. Satu sesi pagi, satu lagi macam sesi kelas sesi petang. Jadi Ami ni adalah Ami dengan 3 orang lagi kawan sebilik dia ni macam kelas petang. Jadi diorang pun macam pas main subuh tu diorang macam sambung tidur balik lah kan dekat bilik diorang ni. Kelas diorang ni dalam pukul 1. Jadi diorang akan pergi pukul 1 lah untuk kelas diorang ni. Jam pukul 11.30 baru diorang bangun untuk bersiap-siap untuk pergi ke kelas petang diorang ni lah. Jadi diorang pun bersiap-siap untuk pergi kelas petang diorang ni sampailah pukul 6 petang. Jadi pukul 6 petang tu diorang pun balik lah ke bilik diorang ni untuk macam bersiap-siap untuk makan malam dengan solat maghrib pula lah. Bila dah siap-siap, pada siap solat maghrib dengan isyak tu, diorang pun macam masuk balik dalam bilik diorang ni. Sebab diorang tak ada kerja lah. Cikgu diorang macam tak ada kerja, bagi kerja kat diorang. Jadi diorang pun sambung lah lepak dalam bilik balik dengan kawan-kawan dia yang lagi. Adalah seorang kawan dia ni cerita pasal makcik cleaner lah dekat asrama diorang ni. Macam makcik cleaner tu macam selalu bersia-sia lah malam-malam macam buat kerja. Padahal ni dah pukul lewat malam, dalam pukul 12 atau pukul 1 pagi tu akan diorang macam budak-budak ni macam akan jumpa makcik cleaner tu. Dan selalunya macam agak seram lah makcik cleaner tu kan. Sebab pukul 12, pukul 1 kan mana ada makcik cleaner kerja dah. Sepatutnya makcik cleaner dah paling lewat pun diorang kerja sampai pukul 5 petang je. Jadi diorang macam Ami ni bila dengar macam Ami rasa macam ngarut kan cerita kawan dia ni kan. Jadi dia macam tak percaya. Jadi macam biasa bila dah pukul 11.30 tu diorang macam dah tutup lampu lah kan untuk tidur. Sebab ada yang kelas pagi kan. Jadi dalam bila dah tutup lampu gelap-gelap pun jam menunjukkan dalam pukul 11.50. Ami ni dia rasa macam dahaga kan. Dia pun ambil botol air dia nak buka dan nak turun lah kat bawah. Sebab tempat ambil air diorang kat asrama diorang ni dekat bawah. Jadi bila Ami dah buka loker nak ambil botol air dia tu, adalah seorang kawan bilik dia ni tersedar kan. Kawan dia tersedar ni dekat sebelah katil dia je lah. Kawan dia pun tanyalah Ami, kau nak pergi mana? Ami pun cakap, aku nak ambil air dekat bawah. Kawan dia cakap, sekarang ni dah 11.50, berani ke kau nak turun seorang-seorang? Ami kata tak apa, boleh je aku turun seorang-seorang, dia kata. Lepas tu kawan dia kata, tak payahlah, pagi esok je lah kau ambil. Dia kata, alah. Ami pun cakap lah kat kawan dia tu, alah, dia budak-budak tu saja dia buat cerita, mana ada betul-betul pun, dia kata. Jadi Ami pun macam dia macam buat tak tahu dia dengan apa kawan yang sebelah dia tegur tu. Dia pun buka loker, ambil botol air dan turun seorang-seorang dekat bawah tu. Bila dia dah turun tu, dia dah ambil air tu, jam menunjukkan dalam pukul 12 jugalah, dalam pukul 12. Jadi dia pun ambil lah air. Pada saat tak ada air semua dalam botol tu, masa dia nak balik ke bilik tu, dia perasan ada seorang makcik cleaner tengah sapu dekat tepi dia. Dia pun bagi salah kat makcik tu. Dan bila dia dah jalan tak jauh lepas tu, dia pusing. Dia tengok makcik tu macam tu, dia terfikir, sekarang ni dah pukul 12, ada lagi ke makcik cleaner yang kerja? Tu pun dia macam terfikir, dia macam berhenti sekejap lah kan. Tu dia dengar suara makcik dia tanya, dah tahu ke siapa saya? Dia pun bila dia dengar macam tu, dia terus lari cepat-cepat naik dalam bilik dia dan terus tutup pintu, terus tidur dalam bilik tu lah. Dia duduk diam dalam bilik tu.
keesokan paginya dia demam panas selama dalam demam panas juga bila dah demam panas tu cikgu dia check semua tu, cikgu dia pun bagilah dia balik kat rumah. Dalam seminggu jugalah Ami ambil cuti demam panas dia tu. Bila dah seminggu tu dia datang balik dekat tempat dia belajar ni, dia macam dah kena kan. Bila dah kena tu dia macam isah jugalah. Dia macam dah tak ambil dah air malam-malam. Kalau dia rasa macam nak sangat minum air pun, dia ambil dalam pukul 10 tu dia dah turun dah ambil air. Dia masa pukul 10 dia ambil air tu pun tak seorang-seorang lah. Dia akan ajak kawan dia juga seorang untuk teman dia ambil air. Okey, itu saja konten kita untuk malam ni. Minta tolong like, subscribe, share dan tekan button sebelah subscribe tu.